Ni bukan warna hitam ni. Warna apa ni guys jom kita review kereta ni. Kau. Okay guys, hari ni kita nak review kereta banglo bergerak yang di mana kereta ni memang famous lah, mendapat permintaan ramai dan saya yakin views video ni memang paling ramai sekali di antara video-video yang lain. Sebab apa? Kereta MPV 7-seater ni memang menjadi kegilaan rakyat Malaysia. Cumanya saya nak bagi tahu ini special code sikit warna dia. Kalau korang tengok ini bukan warna hitam. Ini warna midnight purple guys midnight purple. So inilah dia Alphard 2.5 SC. Tapi guys, macam biasa sebelum kita review kereta ni, macam mana interior, eksterior dan harga sebagainya, saya nak minta tolong dulu siapa-siapa yang tengah tengok video yang belum subscribe lagi. Okey, minta tolong subscribe dulu, tekanlah button subscribe. Kalau korang ada apa-apa pendapat yang nak kongsikan, boleh kongsikan di ruangan komen dan jangan lupa like dan share sekali video ni. Okey guys, jom kita review. Okay, macam yang korang tahu, Alphard ni ada beberapa model lah. Biasanya orang akan cari SA ataupun SC, 2.5 ataupun 3.5. Yang macam kat depan ni 2.5 SC, bukan SA. So dia datang dengan 7-seater. So yang ini special sikit. Yang ini menggunakan warna midnight purple. So kalau macam korang ada nak tak minat warna purple, ada nak warna putih ke warna hitam ke, jangan risau. Kita ada juga. Korang just tekan je link yang kita letakkan dekat description ni. Okey, tahun kereta ni 2019, bermaksud harga kereta 2019 pada tahun 2022 ni adalah 298 ke atas. Macam unit yang ini disebabkan dia full spec, tapi bukan JBL. JBL ni orang kata optional lah. Ada yang datang dengan JBL, ada yang tak ada. Harga kereta ni 305k. Okey guys, sekarang ni kita tengok eksterior kereta Alphard ni. Okey, ya kalau korang tengok Alphard ni standard lah. Orang banding Alphard dengan Velfire, masing-masing ada cita rasa masing-masing. Macam saya suka lebih pada Alphard sebab Alphard ni depan dia, korang tengok front grille dia ni. Ini orang panggil macam Transformer punya logo kan. Dengan dia punya design dekat depan ni, dengan kemasan yang orang kata front grille yang lebih nampak sporty lah. So ini dekat bahagian depan. Dan kalau korang perasan, dia memang datang dengan set Modelista body kit tau. So dia datang dengan 3 LED. Okay, dan juga dia ada day running light. Ini memang menarik lah. Tak semua model datang dengan design macam ni. Okay, jom kita tengok dekat bahagian tepi ni, korang tengok ni dia datang dengan kemasan yang berwarna silver, yang bagi saya boleh menampakkan lagi lebih garang lah. Macam model kat belakang ni. Ini Alphard SC juga. Dia tak ada dekat bahagian lampu tadi saya tunjuk tadi kan. Dia orang kata macam lebih, orang kata nampak bogel lah dekat sini. Ini kalau korang tengok dia tak pakai Modelista body kit. Tapi jangan risau, Modelista ni kita boleh carikan lah model yang ada dan model yang tak ada. Okay, so ini korang tengok lagi bahagian tepi dia. Okay, dekat bahagian tepi dia pun ada tambah satu line silver kat bawah ni. Macam sama juga, macam belakang tadi tak ada. So yang ini memang bagi saya quite special dan lebih nampak lebih sporty lah. Yang atas ni standard memang ada, Alphard sana pun ada. Okay, so kita pergi ke bahagian belakang pula. So inilah dia dekat bahagian belakang Alphard 2.5 SC. Okay, kalau kita tengok bonet dia pun, ruang boot dekat bahagian belakang ni didatangi dengan power boot. Power boot mesti ada. 2.5 SC full spec, power boot mesti ada. Alright, kalau tengok ruang dekat bahagian belakang, seat belakang ni tak berapa luas nak simpan barang. Tapi jadi saya akan tunjuk macam mana kita nak turunkan kerusi dekat bahagian belakang supaya lebih luas. Okay, okay guys, sekarang kita cerita pasal interior dia pula. Okay, when kita buka the door kan, inilah ruang yang kita akan dapat, ruang bahagian pemandu, di mana bagi saya kereta ni diciptakan, keselesaan kereta ni bukan kepada pemandu tapi lebih diciptakan kepada penumpang. Tapi tak ada masalah pun, teknologi yang ada dalam kereta ni untuk comfort bahagian pemandu pun bagi saya dah quite bagus dah. Alright, so kalau kita tengok kat sini dia datang dengan memory seat, which is keselesaan setiap pemandu berbeza, korang boleh setkan dekat sini. Dan dia juga ada orang kata automatic power window full lepas tu dia ada untuk yang buka tutup dia punya side mirror lah. Okay, so kalau kita tengok kat bahagian dalam, jom kita masuk bahagian dalam senang. Okay, dekat steering dia pula datang dengan multifunction punya steering, boleh control volume dekat sini.
Okey, korang boleh kontrol orang kata panel yang ada dekat korang punya meter ni pun korang boleh kontrol dekat sini, boleh tengok segala benda lah yang ada dekat kita punya meter ni. So kat sini dia punya signal semua lah standard, ni semua standard. Dan kalau korang tengok kat bahagian kanan ni dia ada untuk power door. Korang boleh kontrol. Power door dia kalau kita nak setting boleh bahagian atas ni tau. Contoh korang bawa mak ayah ke ataupun orang tua kan yang dekat bahagian belakang ataupun OKU, boleh guna dia punya power door yang ada punya button dekat tengah ni. So tak payah tekan dekat bahagian belakang. Tapi kat sini korang boleh switch off Anda kata bawa budak-budak yang jenis suka main tarik pintu kan. So kita nak lock, kita just tekan bahagian ni, so power door dia akan off. Okay, antara safety features yang kereta Alphard ni ada datang dengan pre-crash system dan juga dia ada juga lane track assist. Pre-crash ni kalau macam contoh kita jalan tak tengok depan, tiba-tiba kita hampir terlanggar kita depan, so dia akan bagi alert lah. Ini dia punya features kat dalam ni. Dan kalau lane track assist, kalau kita masuk lane tak bagi signal, dia akan bunyi pip pip pip. So kita akan selamat dan lebih alert lah dekat bahagian situ. So sekarang ni saya nak cerita tadi kan, saya cakap dia engine 2.5, macam mana dia muatkan dekat bahagian dalam kereta ni kan, kat engine inilah dia. Kalau korang tengok bawa kereta Alphard Vellfire ni, keluasan bahagian dashboard depan dia ni memang sangat luas. Kalau korang barang tercampak kat bahagian depan ke kertas macam contoh kertas tu, saya nak sampai pun susah, saya kena bangun untuk ambil kertas tu. So kalau tengok kat sini lah dia simpan dia punya ruang engine tadi tu. So kat sini kita dapat ruang yang lebih besar dan dia dapat minimizekan design kereta dengan simpan engine dekat bahagian depan. So kat sini dia datang juga dengan infotainment system. Okey, ini gear dia, eco mode. Okey, kat sini storage pun ada. Okey, korang boleh tengok, which is bagi saya quite, orang kata nampak eksklusif premium lah, dengan design yang digunakan, panel yang macam seolah-olah kayu berwarna hitam Okey, yang ini yang magicnya korang boleh buka dia punya orang kata storage bahagian tengah ni. Kalau korang belah sini korang boleh buka bahagian sini pun boleh buka, ataupun belah sini nak buka bahagian sini pun boleh. So lebih senang untuk korang simpan barang. Ruang dekat bahagian tengah storage ni pun quite besar juga. Cup holder dekat bahagian depan, jangan risau. Tempat penumpang pun ada satu, dan bahagian saya pemandu pun ada satu cup holder. Kereta ni datang dengan digital inner mirror digital inner mirror, which is kalau macam korang naik kereta ramai-ramai yang naik seat belakang semua besar-besar kepalanya kan, so kalau tak nampak kita ada digital inner mirror, which is dia akan buka kamera, so korang boleh nampak kereta yang ada dekat belakang. So inilah dia digital inner mirror. Dan sebelum saya lupa, kereta ni didatangi dengan sunroof dan juga moonroof. So bahagian depan pun korang boleh dapat satu moonroof, dan belakang ni kita tunjuk sunroof dia supaya korang dapat orang kata view yang cantik, pemandangan pada waktu malam. Okay, so jom kita pergi kat bahagian belakang pula. Okay guys, yang ini specialnya Alphard yang kita ada sekarang ni. Kita tengok, wah, dia punya eksklusif dalam ni memang dah orang kata memang orang dah tahulah. Tapi apa yang specialnya kalau korang tengok ni, logo Alphard ni, dia dah siap dengan lampu dia dan korang tengok dekat bahagian dalam tu, lampu warna biru tu dah siap tembak dah ke dalam. So nampak, kalau malam ni memang nampak premium lah guys. Memang orang kata bukan banglo dah lah, dia boleh nak kata saing-saing hotel pun boleh. Okay, jom kita tengok dekat dalam ni. So ini kalau kita tengok seat dekat dalam kereta ni guys, dia menggunakan fully leather, dan juga kereta ni pilot seat. Standard 2018 ke atas memang akan datang dengan leather seat lah. Dan kalau korang tengok seat dia ni, dia ada bintik-bintik. Ini bintik-bintik ni untuk apa? Ini function dia adalah untuk bagi sejuk sikit. Orang kata dia panggil ventilation lah untuk seat kita ni kan. So korang boleh set. Okay, so satu lagi dia ada button, which is kalau full spec mesti datang dengan button untuk dekat bahagian kaki bawah ni. Kalau kita settingkan, kita boleh naikkan. So keselesaan memang tak dinafikan. Kereta Alphard memang selesa, dan korang boleh setting ke depan ke belakang dengan menggunakan dua button yang diletakkan dekat sini. Jom saya try naik dulu. Saya tunjuk keselesaan ni guys. Wah, memang sedap guys. Kalau saya naik kereta ni, saya dah banyak kali naik sebab kita pergi kadang-kadang nak deliver, kita bergerak ramai-ramai sebab nak buat konten dan sebagainya. Memang kalau saya duduk kat belakang ni memang sedap lah. Kalau travel jauh nak tidur memang tak ada masalah. Satu lagi jenis yang kalau malam nak baca buku ke kan pun boleh, nak tulis note, kat sini dia ada dia punya lampu. So korang boleh setting, dan dia ada aircon jugalah bahagian sini. Okay, so kat sini pun ada dia punya tempat letak cawan, cup holder pun ada.
Dan ini yang best dia guys. Sebab apa? Aircon dekat belakang dan depan adalah berbeza. Korang boleh kontrol daripada belakang. Contohnya dekat sini, korang boleh kontrol dia punya temperature, fan. Dan yang bestnya, warna dekat dalam ni, lampu dia ni. Korang boleh setting macam ni warna biru. Okay, warna hijau sikit, warna putih, warna hijau. Okay, korang boleh pilih kesukaan korang lah. Kebiasaannya orang akan ambil warna purple untuk Velfire ataupun Alphard. So ini adalah di bahagian seat penumpang dekat bahagian tengah ni. Oh, memang selesa guys. Sedap betul guys. Jom kita sambung review. Tapi sebelum saya sambung review guys, saya lupa nak bagi tahu kat belakang ni datang dengan sunroof dan juga dia ada monitor dekat bahagian tengah ni untuk entertainment. So kalau balik kampung tengok movie memang syok guys. Sedap gak tidur dalam kereta Alphard ni kan. Jom kita pergi belakang. Okey, sekarang ni kita tengok bahagian boot belakang dia. Ini adalah tempat storage. Kalau nak balik kampung, bagi saya letak macam ni kalau korang tak ramai, tak ada masalah. Tapi kalau family ramai, bag pun banyak, kita boleh setting bagi ruang dia lebih besar. Saya tunjukkan yang pertama, korang cabut dulu dia punya headrest di bahagian tengah. Okay, cabut dulu. So, satu lagi tips adalah korang nampak tak dia punya arrow ni? Okay, arrow ni kena bagi selari. Kalau tak selari, dia tak boleh naik atas. So, bagi selari dulu. Okay, once dah selari, baru boleh naik atas. So, just tutup, terus naik. So yang ni terus naik dan korang boleh keluarkan dia punya button lock tu just kat sini, tekan, bawa keluar dan masukkan ke sini. So dia akan kunci kereta korang, seat daripada terjatuh lah. Okay. Sama juga dekat sebelah sini, bagi dia sama rata dengan dia punya panel dengan arrow yang dia bagi tu. Kemudian korang turunkan, terus naik ke atas, keluarkan dia punya ini, masukkan dekat tempat lock dia. So ini dia guys, keluasan yang ada dekat bahagian belakang ni. Macam mana pendapat korang? Luas ke tak luas? Bagi saya dah cukup luas dah kan. Andai kata korang nak pergi piknik di tepi pantai, nak makan dalam kereta pun, duduk sini feeling tengok view dekat luar pun, memang bagi saya dah okey dah bawa kereta ni. So macam mana guys? Cuba korang drop sikit korang punya pendapat tentang kereta ni. Okay guys, kalau ada sesiapa yang berminat dengan kereta ni, korang macam biasalah boleh tekan link dekat description kita. Sekali lagi saya ingatkan, boleh terus ke WhatsApp. Sekarang ni cuba korang komen lah, berbaloi ke tak berbaloi pakai kereta Alphard ni. Orang kata sesuai lah untuk korang nak save reward selepas beberapa tahun buat bisnes. Kalau pakai kereta ni pun, bagi saya nak bawa mak ayah jalan-jalan pun seronok juga, balik kampung pun best. Okay, so macam mana? Korang drop lah pendapat korang pula pasal kereta ni. Kalau ada yang berminat, boleh tekan link yang ada dekat description tu. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya, kereta yang kita akan review. Jangan lupa tekan button subscribe, like dan share video sekali guys. So kita jumpa lagi dalam masa yang akan datang. Kau